Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi SAW, an-nazratu sahmun masmumun min syihamil iblis, man tarakaha khaufan minallahi a'tahu Allahu imanan tajidu halawatahu fi qalbih. Rawahul Hakim was sahahah. Meriwayatkan hadis oleh Hakim dan mensahihkan akan dia. Mana melihat akan perempuan itu dipanggil panah yang dibubur racun daripada panah iblis. Kalau tak bubur racun pun berat dah panah kan. Ini dipanah di kalbi kita, beracun dah tu. Mana-mana pihak sangat-sangat membinasakan. Bagi laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki. Maka barang siapa meninggalkan melihat akan perempuan itu kerana takut akan Allah Ta'ala sebagai fitnah besar, memberi Allah Ta'ala akan dia iman, mendapat ia akan manis iman di dalam hatinya. Ya, dia pun meninggalkan perempuan. Perempuan itu meninggal laki. Mana dua ni karen kuat. Ya, antara lelaki dan perempuan dia punya apa? Karen juga kuat. Macam ikan dengan kucing. Pada jalan selamat dia apa? Meninggalkan. Dan demikian lagi barang siapa kuasa memelihara matanya daripada melihat akan perempuan, tetapi tiada kuasa ia memelihara ia akan matanya daripada melihat akan lelaki yang muda belia. Dia amrat dia panggil. Umur dia dekat-dekat nak balik. Ya, 14, 13, 14. Dan rupa dia pula macam perempuan. Dia pula buat gaya lembut. Dan macam pondan tu lah. Itu kena jaga tu. Itu sama dia kena berat tu. Akan jadi macam kaum Nabi Lut nanti. Akan matanya dia tak pelihara daripada lelaki yang muda belia, maka berkahwin itu afdal dengan dia. Kerana kejahatan melihat muka laki-laki muda belia terlebih daripada kejahatan melihat akan perempuan yang helat, perempuan yang halal nikah tu. Berat tu. Kerana asyik hati akan perempuan itu barangkali dapat dipecahkan dengan berkahwin dengan dia. Tapi kalau asyik hati dengan laki-laki dia nak kahwin, jangan kahwin, kahwin dengan laki kan. Itulah sekali-kali tiada dapat berkahwin dengan dia. Dan haram melihat akan muka lelaki yang muda belia dengan syahwat. Ya, perempuan tengok lelaki, lelaki tengok perempuan, tengok muda belia dengan syahwat dia, hukum tu tak ada khilaf ulama tu. Ya, mana diharamkan syarat sebab fitnah dia amat besar. Dan kata setengah ulama tabi'in, ma ana bi akhwafa ala syabab an-nasik min subu'in dar bal min gulamin amradi yajlisu ilaihi. Artinya tiada aku terlebih takut akan binatang buas. Nak bandingkan rimau yang garang, singa yang lapar garang kan. Takut kan, dia punya apa? Mudarat kan, dia makan, dia patah tengkuk mati kita. Aku tak takut yang tu, yang ni lagi takut, lagi bahaya mana. Yang memberi mudarat pada adat ni. Akan seorang yang muda belia berbuat ibadat, ya, muda belia yang buat ibadat, lalu duduk kepadanya laki-laki yang muda belia. Ya, muda belia cantik rupa dia, semayang duduk sebelah kita. Tu aku takut sangat tu. Ya, bahaya ni. Sebab takut dari kaum Nabi Lut dan ni. Dan kata Sufyan rahimahullah ta'ala, lau anna rajulan wa'abasa bi ghulamin baina usba'i min asabi'in rijlaihi yuridi syahwa kana liwatan. Jikalau bahawasanya seorang laki-laki yang bermain-main dengan kaki, dengan laki-laki muda belia dengan dua jari kakinya kan, ni laki-laki ni muda belia dia, macam perempuan rupanya. Dia main kuik-kuik kaki kawan. Dia duduk sebelah-sebelah, dia kuik-kuik kaki kawan. Berkendak bersuka-suka muda belia itu, nasaya adalah seperti meliwat akan dia. Dan hukum macam hukum melakukan liwat anda ni berat. Dan lagi kita Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa an ba'di salaf qala sayakunu fi hazil ummah salasatu asnafin lutiyun, sinfun yanzurun, wa sinf yusafihun, wa sinfun ya'malun. Artinya, dan diriwayat daripada setengah ulama daripada yang dahulu, padahal ia berkata lagi akan ada dalam umat ini 3 bahagi daripada amal kaum Nabi Lut. Ya, kaum yang berliwat jantan dengan jantan. Pertama, orang yang melihat akan lelaki yang muda belia itu. Ya, lepas tu kalau dia pondok di tempat pengajian, dia orang asing kan tu. Kalau dia budak macam ni, asing tempat lain. Ya, biar dia sepaya dengan dia je. Kalau dia pergi yang orang tua yang besar sikit kan, takut dia berjejak setan dan dia kan kira. Kedua, orang yang berpegang tangan dengan muda belia. Ya, dia macam perempuan kan, dia pegang tangan, dia lain rasa itu haram hukum itu. Dan ketiga, orang yang berbuat liwat akan lelaki yang muda belia. Ni habislah, di penghujung ni dia liwat. Wala ayazabillah.
Dan makna liwat itu menjimak akan dubur laki-laki atau dubur perempuan, wallah alam. Habis itu di antara apa punca kerosakan mata. Daripada mata tadi dia turun kepada kalbi kan, ya, merosakkan akan kalbi dia. Kemudian pasal pada menyatakan akan kelebihan seorang yang menyalahi akan syahwat mata dan syahwat faradnya. Apa kelebihan dia? Kita kawal mata kerana Allah Ta'ala. Ketahui ilmu barang siapa menyalahi akan syahwat mata, mana mata nak melihat pada perempuan yang halal, dikawal, dilarikan, ya, kerana Allah Ta'ala, ya, dan syahwat faradnya dengan sebab lemah ia daripadanya, atau sebab takut akan manusia, atau sebab malu ia daripada manusia, atau sebab memeliharakan akan kemegahannya dan kebesaran, atau sebab takut ia dihinakan akan dia oleh manusia, maka sekalian demikian itu tiada baginya pahala, tetapi sekalian itu baginya faedah, iaitu meninggalkan akan berbuat maksiat yang membawa kepada derhaka juga. Jadi maknanya sepatutnya dia kena dua tu, dia tinggal kerana Allah, bahawa itu yang terbaik, dia suruh berjalan pahala dia besar. Tapi kalau dia buat tadi, dia tinggal tapi sebab malu ke orang, ya, hati dia rasa macam nak, tapi dia tinggal benda tu, paling kurang pun dia tinggal, ada faedah juga. Itu maksudnya, ya. Walaupun dibuat dalam keadaan tak ikhlas tadi, sekurang-kurang derhaka maksiat tu telah terelak daripada dia. Yang sepatutnya dia buat dua sekali untuk mendapatkan ganjaran besar, tapi paling tidak pun dia kena stop benda tu. Maka ansur-ansurlah dia didik kan. Ada pun kelebihan menyalahi akan syahwat mata dan syahwat farad yang amat besar, ya. Kelebihan dia bila kita jauhkan dia, pahala dia besar, iaitu orang yang meninggalkan demikian itu sebab takut akan Allah. Dia tinggal benda semata-mata lillahi ta'ala, khaufan minallah, takut dengan Tuhan, serta kuasa ia berbuat. Mana kalau dia nak buat, dia boleh buat. Yang demikian itu maka tiada diperbuat akan dia, dan sampailah kepada martabat orang yang siddiqin, besar ni. Seperti sabda Rasulullah SAW, man asaka fa'affa fakatama pamata bahwa syahid, masya-Allah. Barang siapa yang asyik akan perempuan, man asyak, dia rindu pada perempuan, maka menegak ia akan dirinya, akhirnya dia blok daripada berbuat akan haram. Jadi maka menyembunyikan Allah Ta'ala, dengan demikian itu maka mati ia, maka ia mati syahid Allah. Ia dapat pahala syahid besar, syahid akhirat lah, ya. Dia kata orang yang mati dalam asyik, orang yang mati dalam rindu kepada perempuan, ini dia dapat syahid akhirat. Bukan makna dia ikutkan rindu tu ni, dia asyik tapi dia tahan, ya, dia tahan, dibuang, datang lagi dibuang, kemudian dia berlawan tu, akhirnya mati dalam keadaan tu dapat pahala syahid. Syahid lepas azab kubur tu besar tu. Tu bab 7 golongan kan, sabatun yuzilhumullahu fi zilla yauma la zilla illa zillu, ya, ahaduhuma itulah, iaitu mar'atun, rajulun dan atu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqal inni akhafullaha rabbal alamin. 7 golongan yang dapat teduhan aras itu besar di akhirat. Itu ketika manusia tengah bergasak daripada mahsyar Allah, sampai orang kafir kata nak masuk neraka, ya Allah tak tahan pada mahsyar ni. 7 golongan dia dapat dalam duduk diasingkan dan tempat yang istimewa, ya, orang tengah menjelanak dan menghadapi hisab, dia selamat. Setengah daripada dia ialah rajulun da'athu imratun zatu mansabin wa jamalin, seorang laki-laki yang diajak dipujuk oleh perempuan yang cantik, rupawan, rebutan orang untuk melakukan zina. Maka dia kata apa? Inni akhafullah rabbal alamin, aku gerun dengan kebesaran Tuhan sekalian alam. Bagi slogan tu kita pakai di mana-mana kita jumpa maksiat, letak inni akhafullah, aku gerun dengan Allah. Itu dia dapat kelebihan besar di akhirat. Dia dapat duduk di bawah teduhan arasy Allah Ta'ala pada hari manusia semua dalam keadaan yang sangat-sangat cemas, yang sangat-sangat besar kedudukan azab sana. Sebelum neraka tuan, baru ada mahsyar tu. Seperti sabda Nabi SAW, sini bawah ni dia, sab'atun yuziluhumullahu fi zilli yauman la zilla illa zillu wa ada minhum, jawab dia, itu rajulan, ya, da'athu imratun zatum jamalin wa hasabin ila nafsi faqal inni akhafullah rabbal alamin. 7 orang yang menaungi Allah Ta'ala, mereka itu di bawah naungan arasnya pada hari kiamat. Allahumma ja'alna minhum. Yang tak ada naungan tuan-tuan, matahari sejengkal, bayangkanlah, ya. Dan membilang, mana mengira daripada 7 orang siapa dia, seorang lelaki yang menuntut akan dia oleh perempuan yang mempunyai bangsa, mana perempuan yang hebat, yang baik pula, cantik, ya, dan sangat elok pula rupanya, kepada berbuat zina. Lalu dia kata apa? Bahawasanya aku takut, aku gerun akan Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Itulah pasti keluar dari dia. Maka orang ini selamat dan di bawah 2 aras, masya-Allah. Habis.
Dan satu lagi kata Imam Ghazali, faqad urwiya anna Salman ibnu Yasar rahimahullah ta'ala kana min ahsanin nasi wajhan fadakhalat alaihi imra'atun fasa'alathu nafsahu famtana'a alaiha wa kharaja hariban min manzili wa tarakaha fihi. Qala Sulaiman, ya, qala Sulaiman, para'aitu tilkal laila fil manam Yusuf alaihi salam masyaallah ka'anni aqulu lahu anta Yusuf, qala na'am ana Yusuf allazi hamamtu wa anta Sulaiman allazi lam tahum. Diriwayatkan dari seorang ulama bahwasanya Sulaiman bin Yasar rahimahullah taala adalah daripada orang yang terlebih baik mukanya. Mana cantik sungguhlah, rupawan betul. Cuba tengok iman sangkut hati, mana cantik betul. Maka masuk kepada seorang perempuan yang elok muka juga, seorang perempuan yang jelita cantik datang masuk dia menuntut akan Sulaiman akan membuat zina, diajak berzina, melakukan kerja yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menegak ia akan dirinya daripada berbuat zina tu, dan keluar ia, padahal ia lari daripada rumah. Dia takut perempuan tu, dia bongkar lagi, dan dia keluar rumah, dia mencecet, dia lari. Dan meninggal ia akan perempuan itu dalam rumahnya. Maka kata Sulaiman rahimahullah ta'ala, aku lihat di dalam tidurku di mimpi pada malam itu akan Nabi Yusuf alaihissalam, dan seolah-olah aku berkata baginya, engkau Yusuf, Nabi Yusuf. Maka bersabda ia, akulah Yusuf yang mempunyai himmah, dan engkau Sulaiman tiada bagimu himmah. Maknanya apa? Nabi Yusuf dia berdepan, dia berlawan, Sulaiman dia bongkar cepat lagi. Ini di antara apa? Kelebihan kita menjaga mata tadi daripada melihat benda yang dilarang oleh Allah. Sebab mata akan dapat nikmat besar di akhirat. Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhan yang melihat. Nikmat paling besar itu di akhirat. Maka kita jagakan dia, insya-Allah mudah-mudahan diberikan kurnia nikmat yang besar, ru'yah akan Allah Taala. Dan bab yang keempat, i'lam annal khatara lisan ila akhir wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa maghfirna ya Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khairal kalam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika